Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Atila Adawiyah binti Hajani dengan nombor matriks KID 200604009. Saya akan membentangkan tentang tajuk integrasi kaum. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya, Cik Aina Afika binti Kasim kerana memberi saya peluang untuk menyiapkan kerja tugasan dengan sebaiknya. Baiklah, dalam tajuk integrasi kaum, saya akan menerangkan tentang pengenalan Malaysia. Yang kedua, proses integrasi kaum. Yang ketiga, saya juga akan meringkaskan sedikit tentang peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan integrasi serta faktor yang menghalang integrasi. Seterusnya juga saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang integrasi kaum. Baiklah, kita akan mulakan dengan bahagian pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang bangsa, agama, budaya dan bahasa. Dalam erti kata lain, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum yang terdiri daripada pelbagai etnik dan kaum yang merangkumi 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India. Etnik-etnik lain pula merupakan etnik minoriti seperti Sing, Siam, Jawa, Minangkabau serta beberapa etnik di Sabah dan Sarawak seperti Kadazan, Malanau, Dusun, Bajau dan sebagainya. Integrasi dan perpaduan kaum memainkan peranan yang sangat besar dalam memajukan negara. Selain itu, kerajaan juga menjadi sektor pendidikan sebagai medium memupuk perpaduan dan integrasi yang kuat di antara kaum-kaum di Malaysia. Perpaduan merupakan suatu yang menyatu padukan anggota masyarakat dan negara seluruhnya melalui ideologi negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka. Integrasi pula membawa maksud menyatukan etnik-etnik atau kelompok-kelompok yang terasing pada asalnya kepada satu bentuk lain yang tersendiri. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang proses integrasi. Proses integrasi terbahagi kepada 5. Yang pertama, segregasi, akomodasi, akulturasi, asimilasi dan amalgamasi. Saya akan menerangkan satu persatu dengan memulai dengan segregasi. Baiklah, kita akan mulakan dengan membincangkan tentang segregasi. Segregasi merupakan hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik di dalam sesebuah negara. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan. Wujud sama ada didasari dengan undang-undang atau tidak. Contoh, segregasi undang-undang ialah dasar apartheid yang pernah diamalkan di Afrika Selatan. Proses integrasi yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi merupakan proses mempertahankan nilai dan norma-norma etnik masing-masing, hidup harmoni dan menghormati di peringkat pemerintahan pusat setiap etnik serta menghantar wakil. Saling bergantungan antara satu dengan yang lain. Contohnya adalah negara Switzerland. Proses integrasi yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi juga dikenali sebagai asimilasi struktur, proses kemasukan ke dalam masyarakat dominan melalui persahabatan dan perkaitan rapat. Darjah asimilasi kelompok minoriti adalah berbeza-beza, iaitu berdasarkan perbezaan fizikal seperti warna kulit dan darjah sejauh mana ciri-ciri budaya berbeza dengan budaya kelompok dominan.
Baiklah, saya akan meneruskan tentang asimilasi juga. Asimilasi terbahagi kepada dua, iaitu asimilasi struktur dan asimilasi budaya. Saya akan memulakan dengan asimilasi struktur. Merupakan proses kumpulan minoriti yang berjaya menyertai institusi utama kumpulan majoriti seperti pendidikan, pertempatan, ekonomi, politik dan sosial. Kumpulan minoriti tidak hilang ciri-ciri dan identiti asal, cuma mengalami sedikit perubahan. Kumpulan etnik ini disatukan dengan penyusunan semula dengan masyarakat, wujud kerjasama dan hubungan yang erat dalam pelbagai bidang. Contohnya bidang politik, kewujudan parti perikatan, kemudiannya barisan nasional memudahkan proses ini berlaku. Proses ini boleh berlaku secara sedar atau tidak sedar kerana ia melibatkan dimensi sosialisasi dalam masyarakat. Asimilasi yang kedua adalah asimilasi budaya atau akulturasi. Satu proses di mana kumpulan minoriti mempelajari budaya kumpulan majoriti, budaya sahaja. Tidak pada keseluruhan aspek, mereka mempelajari cuma ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni lukis, moral dan akhlak, bahasa, undang-undang, adat resam dan lain-lain kemahiran. Mereka masih berpegang kepada ajaran agama asal mereka. Identiti asal tidak hilang. Kaum Cina dan India banyak mengikuti dan mengamalkan budaya pertempatan, berbaju kurung, guna dialek bahasa Melayu, makan dengan tangan, duduk bersila, pelajari tarian dan lain-lain. Mereka membezakan kaum Cina Malaysia dan India Malaysia dengan kaum Cina dari China dan kaum India dari India. Mereka telah mengalami asimilasi budaya atau akulturasi, masih boleh dilabelkan sebagai orang Cina atau orang India kerana identiti asal belum terhakis. Akhir sekali, proses yang terakhir adalah amalgamasi. Amalgamasi merupakan proses percampuran ras atau budaya bagi membentuk budaya atau ras yang baru. Cara utama ialah melalui perkahwinan antara etnik atau ras. Proses pencantuman menyeluruh dalam aspek kehidupan dan merupakan dimensi yang tertinggi dalam integrasi. Kepelbagaian kumpulan etnik bercampur dan bersepadu, satu budaya baru, kepelbagaian etnik, amalgamasi, kelompok baru. Maka tercapai melalui perkahwinan campur secara besar-besaran, contohnya etnik Melayu berkahwin dengan etnik Cina membentuk sebagai budaya baharu dan ia sukar dicapai di Malaysia. Baiklah, di sini saya berkongsi sedikit ringkasan tentang peristiwa 13 Mei 1969. Digelar monumen berdarah sebagai cermin zaman. Tanggal 13 Mei 1969 telah berlakunya rusuhan kaum yang mengakibatkan kehilangan nyawa, kecederaan, hilang rasa percaya dan kemusnahan harta benda. Tragedi ini mempunyai kaitan secara langsung dengan keputusan pilihan raya umum pada tahun 1969, lonjakan pengaruh Parti Komunis Cina serta hilang majoriti 2/3 Parti Perikatan di Dun Selangor. Faktor hiliran yang lain juga agak rencam menjadi motor pencetus kejadian. Perarakan kemenangan sebagai pencetus provokasi besar yang membakar kemarahan kaum Melayu, sebahagian etnik Cina yang berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan. Mereka menyapu bersih kerusi di Kuala Lumpur. Jeritan, makian, sumpah seranah adalah ramuan mujarab bagi dua pihak yang semakin menipis kesabaran. Seterusnya, tragedi 13 Mei yang telah mengorbankan nyawa dan memusnahkan harta benda telah memberikan banyak pengajaran kepada negara kita. Namun, semakin lama jarak, masa makin ianya semakin dilupakan, terutamanya oleh generasi muda pada masa kini dan pemimpin yang bertunjangkan ethnocentrism. Lebih setengah abad lalu, negara ini pernah bersimbah darah. Kuala Lumpur pernah terbakar dengan noda politik komunal, iaitu perkauman yang parah.
Keharmonian dan keseimbangan politik diubah semula dengan penubuhan Barisan Nasional yang menyaksikan penyertaan PAS dan banyak parti komponen yang lain. Dasar ekonomi baru iaitu DEB telah dikubal untuk merapatkan jurang ekonomi Melayu dengan bukan Melayu. Langkah-langkah pencegahan diatur untuk mengekang suara perkauman kerana negara berbilang kaum ini sangat rapuh kesepakatan kaum. Jauhi pemimpin komunis dan yang tidak menghormati kontrak sosial negara ini. 13 Mei akan berulang kembali jika kita tidak bercermin dengan sejarah lalu. Baiklah, kita teruskan dengan kepentingan integrasi. Saya telah menyeraikan 4 kepentingan integrasi. Yang pertama adalah menstabilkan politik. Yang kedua, dapat membangunkan ekonomi negara. Yang ketiga, mengelakkan semangat perkauman antara 3 kaum iaitu Cina, Melayu dan India. Dan yang terakhir adalah mewujudkan perkara yang aman. Okey, seterusnya adalah faktor yang menghalang integrasi. Terdapat 3 faktor iaitu secara prasangka, perkauman dan etnosentrism. Saya akan menerangkan tentang prasangka terlebih dahulu. Okey, faktor yang pertama adalah prasangka. Prasangka adalah sikap terhadap kumpulan lain berasaskan generalisasi umum yang digelar sebagai stereotip atau penjenisan atas bukti-bukti yang tidak konkret. Kebiasaannya, sesuatu kumpulan etnik itu akan bersangka buruk terhadap kumpulan etnik yang lain. Kedua adalah faktor perkauman. Sikap mementingkan kumpulan etnik sendiri. Sikap perkauman ini boleh mewujudkan hubungan yang tegang dan menjarakkan sosial antara individu. Sikap perkauman boleh menghalangkan perpaduan rakyat sekaligus merancatkan kemajuan negara. Yang ketiga adalah faktor etnosentrism. Etnosentrism adalah kepercayaan bahawa unsur-unsur budaya sendiri adalah yang terbaik dari budaya etnik lain. Sikap ini juga menghalang interaksi dan pergaulan yang luas antara kaum dan etnik. Baiklah, berakhirlah sudah tentang integrasi kaum. Apa yang dapat saya simpulkan adalah keamanan negara turut dapat dipertingkatkan apabila amalan perpaduan kaum telah meresap ke dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Seperti yang kita ketahui, tanpa perpaduan kaum, keamanan tidak dapat diwujudkan kerana rakyat akan bergaduh sesama sendiri sehingga menghancurkan keamanan sesebuah negara yang telah dibina itu. Pertelingkahan yang berlaku antara rakyat hanya akan menghasilkan suasana hidup yang porak-poranda. Oleh hal yang demikian, benarlah perpaduan kaum itu penting untuk meningkatkan keamanan negara. Kesimpulan secara keseluruhan, semua pihak harus berganding bahu dan tidak mengharapkan pihak kerajaan semata-mata dalam mewujudkan perpaduan kaum. Janganlah kita bersikap evasif mahupun bagai enam dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing, kerana perpaduan kaum itu hanya akan wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing dengan sempurna dan bersikap bertolak ansur.